لنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayat berapa mam hari ni? Ayat 61. Ayat 61 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qadihim summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh pada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, nescaya engkau wahai Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, iaitu orang munafik, disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Kerana itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakan kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung huraian tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-61 sampai kepada 63. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang golongan yang dipanggil munafik. Ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut jelas. Dia kata wa idza qila lahum ta'alu. Kalau sebelum ini ayat 60 ceritanya tentang orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Ayat yang ke-61 sampai kepada 63, ayat menceritakan tentang orang munafik ini apabila diajak untuk mengikuti hukum Allah dan hukum Rasul. Maka Allah Ta'ala kata ra'aital munafiqin, kamu akan melihat orang munafik itu yasudduna anka sududa, mereka akan halang kamu dengan keras. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita nak kenal orang munafik. Sebab orang munafik bukan dia tak percaya dengan Islam, tetapi dia tak boleh nak terima Nabi, dia tak boleh nak terima Islam. Nah, itu dia. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu sebut orang ini dalam memahami Islam ada 3 kategori. Orang ini dalam memahami Islam ada 3 kategori. Kategori pertama ialah kategori macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kategori pertama. Saya bagi contoh 3 tu dengan menceritakan orang, nak fahamkan macam mana kedudukan orang faham Islam. Yang pertama, orang memahami Islam ni macam Abu Bakar As-Siddiq. Macam mana? Contoh dia, Abu Bakar As-Siddiq ini antara salah satu sahabat Nabi yang gelarannya As-Siddiq itu dia seorang, lain tak ada. Dalam manakib tentang sahabat, hanya Abu Bakar seorang yang ada pengkatan As-Siddiq, yang lain tak ada.
As-Siddiq itu hanya Sayyidina Abu Bakar. Yang saya nak sebutkan, macam mana Abu Bakar faham Islam tu. Saya contohkan satu. Masa Nabi SAW Isra' Mi'raj dulu, ketika menerima kepada sembahyang, dalam masa yang singkat, dan cerita itu biasa kita faham, bila Nabi balik je, orang-orang kafir dengar cerita Nabi, Sayyidina Abu Bakar belum jumpa Nabi lagi. Orang kafir tanya Abu Bakar. Soalan dia, kau percaya ke Nabi Muhammad ni? Kau percaya ke Muhammad tu? Yang dia pergi pada jumpa Tuhan dia, dalam masa yang singkat boleh balik. Kan? Abu Bakar belum dengar cerita tu lagi. Tapi menjawab soalan orang kafir, dia kata, sebelum dia cerita aku percaya dah. Tu belum pada dia cerita aku percaya dah. Jadi maknanya ada jenis orang pemahaman Islam dia macam Sayyidina Abu Bakar ni. Bila kata Islam tu datang daripada Allah, datang daripada Nabi, datang dalam Al-Quran, maka dia kata apa? Kau tak payah aku percaya. Tak payah, belum cerita pun aku dah percaya. Ini jenis pertama, jenis orang yang memahami Islam. Jenis kedua ialah jenis macam Abu Jahal. Abu Jahal. Saya kata kenapa Abu Jahal? Sebab Abu Jahal, tuan-tuan, dalam Al-Quran pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan tak faham Islam. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran ayat 33 surah Al-An'am, tuan. Allah Taala sebut macam ni. Qad na'lamu innahu la yahdunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati la yajhadun. Allah kata apa? Wahai Muhammad, kami tahu engkau sedih dengan perkataan orang-orang kafir terhadap kamu. Nabi rasa sedih. Sedih kenapa? Orang kafir tomah, tuduh, kritik dia, gila, ahli sihir dan macam-macam. Tapi Allah beritahu juga pada Nabi Muhammad, fa innahum, mereka itu la yukadzibuna, tidak mendustakan kau. Maksud tidak mendustakan tu maknanya apa? Dia tak kata kau ni bohong. Tak kata bohong, walakinna zalimina bi ayatil yajhadun, tetapi mereka menolak ayat Allah. Ayat 33 ni ada satu riwayat disebut dalam kitab tafsir, kisah Abu Jahal. Yang saya nak sebut tadi, Abu Jahal ni faham Islam berdasarkan kisah ayat tadi tu. Abu Jahal ni pernah ditanya oleh seorang kawannya namanya Al-Akhnas. Dia tanya macam mana? Dia kata, ya Abu Jahal, akhbirni an Muhammad as-sadiqum huwa am kadzib. Wahai Abu Jahal, kau ceritakan kepadaku Muhammad ni betul ke bohong? Itu dia. Soalan tu timbul. Maka Abu Jahal jawab, dia kata, inna Muhammadan la sadiqun wa ma kadzaba Muhammadun kitun. Muhammad ni benar, tak pernah sekalipun bohong. Itu kenyataan Abu Jahal. Maknanya tuan-tuan, kalau Abu Jahal kata Muhammad ni benar, tidak pernah bohong, maksudnya apa? Maksudnya dia tu, Abu Jahal faham Muhammad tu betul, Quran tu betul, Islam tu betul. Bila kata tak pernah sekalipun bohong, maknanya Abu Jahal pun tahu Islam yang Nabi Muhammad tu betul. Dia pun faham Islam. Dia pun tahu Al-Quran tu betul. Tetapi kenapa dalam sejarah tak ada pun sebut cerita Abu Jahal masuk Islam? Tak ada pun cerita Abu Jahal terima Islam. Tak ada. Yang kita tahu mati dalam keadaan kafir. Tapi dia faham tak Islam? Faham dia Islam. Maka di sana disebut dalam ayat Quran tu kata, walakinna zalimina bi ayatillah yajhadun. Yang dia tak boleh terima tu hukum Allah. Yang dia tak boleh terima tu ayat-ayat Allah Taala. Jadi mana ada juga orang yang faham Islam, yang reti Islam tapi tolak Islam. Ada. Jadi tuan-tuan, itu cara kedua ataupun gambaran kedua orang faham Islam. Jadi kita kena faham, jangan tertipu tuan-tuan. Orang Islam memang dia faham Islam, tetapi jangan tuan-tuan kata orang kafir tak faham Islam. Sebab ada dalam sejarah dah orang kafir pun faham Islam. Tetapi kenapa mereka itu tidak menerima keislaman? Quran menyebutkan bahawa Abu Jahal lawan Nabi, kenapa tuan-tuan? Padahal dia tahu Nabi betul. Kalau orang yang akalnya waras, orang betul mesti diikut. Kalau tuan-tuan jadi makmum yang waras, kalau imamnya betul mesti kena, kan? Itu dia. Tapi ini dia lawan. Kenapa? Persoalan itu ditimbulkan oleh ulama dalam sejarah Abu Jahal tadi. Dia kata walakin idza zahaba banu Hashim biliwa famadza yabqa li sa'ir Quraisy. Kalaulah Muhammad ini pegang bendera Mekah, kita dapat apa? Kan? Artinya apa? Abu Jahal ni dia tahu Islam, dia tahu Nabi Muhammad betul, dia lawan sebab dia takut hilang
Tu. Kalau orang Islam tuan-tuan yang faham, orang yang bukan Islam faham Islam, dia faham Islam kan, tetapi dilawan balik Islam, itu menunjukkan super cerita macam Abu Jahal. Supalah dengan dekat tempat kita ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang bukan Islam, orang kafir berlakon macam orang Islam. Pakai kopiah, pakai songkok. Kan? Nak memampar, nak menunjukkan mereka itu apa panggil mesra dengan, tapi hakikatnya mereka terima Islam atau tidak? Abu Jahal tu, bukan dia tak tahu Nabi tu dah bawa betul-betul, tapi dia tak boleh terima. Tak boleh terima. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, ada kaedah kedua, ada gambar kedua, orang faham Islam tapi dia lawan Islam. Nombor 3, ada kedudukan ni yang ayat yang kita baca malam ni 61, iaitu orang munafik faham Islam. Orang munafik ni tuan-tuan, kalau ajak pergi masjid, pergi dia. Ajak semayang, pergi dia. Quran pun ada sebut. Dulu tuan-tuan kita baca dalam juzuk 4. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yazkurullaha illa qalila. Orang munafik ni kalau dia semayangnya malas. Kan? Tapi semayang. Malas, tak ingat Allah kecuali sedikit. Kan? Dan ayat itu menunjukkan orang munafik semayang. Orang munafik pergi masjid. Tetapi ayat 61 ni kita sebut tadi, wa idza qila lahum, kalau diajak orang munafik itu kepada hukum Allah, hukum Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan tengok orang munafik itu menolak dengan keras. Kalau cerita pasal semayang, boleh terima. Kalau cerita pasal berjemaah, boleh terima. Tapi kalau cerita pasal hukum hudud, cerita pasal hukum Islam, mereka tak boleh nak terima. Sebab tu alasan macam-macam. Kan? Alasan macam-macam. Jenis, kalau bunyi je, contohlah tuan-tuan kita ajak kepada hukum Islam, dia kata payahlah. Ni ciri-ciri dia. Payah ataupun tak boleh Syekh, ni payah. Ni Quran sebut. Dia akan bagi alasan macam-macam. Jadi ada 3 kelompok orang memahami Islam. Gaya Abu Bakar, gaya Abu Jahal, gaya Abdullah bin Ubay, gaya orang munafik. Jadi tuan-tuan, kita belajar ayat tu pula malam ni, artinya kita tanya. Orang kata tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Kita ni betul ataupun tidak sebagai orang beriman? Adakah kita terima Allah Ta'ala dan Rasul, dan kita terima Islam dengan sebenar-benarnya? Ataupun kita ini terima Islam macam orang Jawa kata ya je. Kan? Faham tuan-tuan? Terima Islam ya hangat-hangat tai. Tu tak betul-betul. Tak betul-betul. Tu tuan-tuan kena faham betul. Dan sekarang itu perintah daripada Allah. Tuan-tuan, dalam ayat Quran yang kita baca ni, kita tak boleh nak nafi, sebab itu Allah sendiri kata. Kamu akan tengok orang munafik itu bila diajak kepada hukum Islam, dia menolak dengan keras. Sepatutnya orang beriman ini, orang beriman innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul. Orang beriman ini kalau diajak kepada Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na, dia akan kata kami dengar dan kami taat. Artinya kalau diajak buat kuliah, jom kita laksana hukum Islam, insya-Allah kita sama-sama buat. Itu patutnya. Dia tak ada alasan macam-macam. Yang ada alasan macam-macam ni apa dia? Kalau dia reti duduk masjid, dia reti duduk surau, dia reti kuliah, tapi macam-macam juga alasan, itu ada bibit-bibit munafik dalam diri. Ada bibit-bibit munafik. Sebab ayat Quran ni Allah sebut ra'aital munafikin, dia tak disebut ra'aitan nas, dia sebut kamu akan tengok orang munafik. Jadi orang munafik ini dia memang nak mengelak. Memang nak mengelak. Tu dia. Sebab tu tuan-tuan, sebagai orang Islam, dia kena beridentiti Islam. Dia kena ada identiti Islam. Dia tak boleh identiti yang tidak Islam. Dan sebagai seorang Islam, tuan-tuan, contohlah, kita ni bin. Bila kata bin, maknanya kita tahu orang ni Islam. Kan? Kalau anak lelaki, kita tahu kata dia, ini biasa kalau anak lelaki, anak perempuan, ini bukan dalam kad pengenalan. Bila bin, kan? Jadi artinya tuan-tuan, bila kata bin Islam, boleh ke tuan-tuan kita guna benda lain daripada Islam? Tak boleh. Bila kata bin Islam, kena terima Islam itulah.
Kena terima. Barulah betul nama sebagai orang Islam. Barulah identiti Islam. Tapi kalau sebagai orang Islam terima identiti kafir, mana boleh? Boleh faham ibu? Sebab hari ni ada beberapa dekat Malaysia ni, dia kata agama tu sama. Bila kata agama sama, tuan-tuan, apa implikasi? Kalau kita kata Hindu, Buddha dan Islam tu kata sama, maknanya kita menyamakan agama Allah dengan agama lain, menyamatarapkan. Sedangkan Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada lebih tinggi pada Islam. Kemudian Quran sendiri kata Allah hanya redha Islam saja. Tiba-tiba kita kata agama sama. Kerana nak apa orang kata toleransi, maka kita kata agama sama. Terjejas akidah. Terjejas akidah. Sebab tu kita sebagai seorang Islam, kita jangan berpendirian sebagaimana orang munafik. Kita kena jelas. Kalau Islam, Islam. Bermakna kalau kita orang Islam, orang Islam. Walau nama bangsanya lain, tetapi kalau Islam, kita kena kata Islam. Tak boleh kita tiru-tiru orang lain. Saya dulu pernah sebut, orang Islam ada identiti. Kena ada identiti, ada rupa. Dia tak boleh ikut orang lain. Tetapi kita tengok hari ni tuan-tuan, masyarakat kita suka sangat ikut orang lain. Suka. Suka. Contoh dia, tuan-tuan tengok. Kenduri kahwin. Sunnah tak sunnah kenduri kahwin? Sunnah. Nabi kata aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri kahwin walaupun dengan seekor kambing. Itu mana sunnah. Tapi kita tengok tuan-tuan, budaya orang kita hari ni bila buat kenduri kahwin, dia memang buat sunnah tu. Artinya sembelih kambing atau sembelih lembu. Tapi dalam majlis tu pula kadang-kadang kita duk tengok dipanggilnya kugiran. Tu budaya mana tu? Kugirannya dipanggil. Budaya mana agak-agak? Abang, budaya mana tu? Barat, bukan budaya Islam. Kan? Ataupun kadang-kadang kita tengok majlis kahwin tuan-tuan, kita jemput orang sembelih kambing, sembelih lembu. Sunnah tu. Sunnah dapat pahala. Tapi tuan-tuan, selain kadang-kadang setengah orang dia jemput kugiran, dia berinai. Berinai itu budaya siapa? Hindu. Bukan Islam. Tapi orang buat. Betul tak? Itu yang saya nak sebutkan hari ni. Kita tengok orang Islam memahami Islam secara rojak. Padahal Islam tu mudah. Islam tu mudah. Kalau ikut Islam tuan-tuan, Nabi kata apa? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa tak suka sunnahku tu bukan umat aku. Jadi artinya bernikah adalah sunnah. Kemudian dah nikah ni pula kata Nabi buat majlis nak beritahu orang ramai. Maka Nabi kata aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri kahwin walaupun dengan seekor kambing. Kalau seekor kambing tuan-tuan, mudah ke susah? Mudah ke susah? Maknanya gambaran Nabi lah secara teks tu, secara teks. Maknanya kita tak tengok soal tu kaya ke miskin. Tetapi secara hadis tu kata, kalau seekor kambing, agak-agak seekor kambing berapa orang makan? Berapa? Anak beranak seekor kambing? Oh memang gila tuan-tuan. Kan? Seekor kambing ni biasa tuan-tuan makan berapa orang? Dalam seekor kambing ni tuan-tuan saya tu biasa tuan-tuan sembelih seekor kambing dekat madrasah ni, kita tahu lingkungan 100 orang habis. Seekor kambing. Kita tahu dah tu biasa. Kalau nak beranak ni memang melantak tuan-tuan, bukan makan. Tapi nak sebutkan gini, Nabi kata seekor kambing tadi tu dijadikan sebagai majlis kahwin. Artinya tuan-tuan, kalau seekor kambing dengan 100 orang untuk diberitahu anak kita menikah, mudah ke susah? Mudah. Tapi kita duk tengok orang hari ni tuan-tuan buat macam mana? Nah, kan Islam mudah kan? Islam tu mudah. Dia tak susah. Hari ni nak kena berhutang. Nak kena berhutang. Jadi bukan cara Islam. Tak gitu. Nabi kata buat majlis seekor kambing, jemput 100 orang. 100 orang tu tak mesti sekampung. Janji ada orang tahu, mengkhabarkan benda tu. Bukan mesti ramai-ramai. Yang penting ada, kan? Mengkhabarkan anak kita dah berumah tangga, dah bernikah. Maka kalau ikut Islam senang. Tapi kita ni tuan-tuan, selagi saudara mara, cucu cicit sepapat tak habis, selagi tu kita nak itu yang jadi kita ni berhutang sana berhutang. Islam tak ajar macam tu.
Islam tak ajar macam tu. Islam tu mudah. Tu. Boleh bang? Tak apa tuan-tuan, ni cerita Nabi tadi saya cerita. Bukan tak boleh, boleh. Saya cerita tadi nak huraikan hadis tu tadi. Maknanya Nabi gambarkan kemampuan kita sekadar untuk buat majlis ni, maknanya bila dah nikahkan anak kita nak beritahu orang. Beritahu orang ni tak semua orang tahu. Yang penting seekor kambing tu berapa orang habis. Kan? Bermakna anggaran kita 100 orang cukup. Bila 100 orang buat kenduri kahwin, makna orang lain tahu. Bila orang lain tahu, bermakna bila orang jumpa, engkau ni tak tahu apa, engkau ni aku tak tahu, engkau dah nikah ke belum? Ada dah saksi dah. Majlis dah pernah buat, arti orang lain ada saksi. Jadi Nabi gambarkan, bagi nak gambarkan Islam ni mudah. Orang lain boleh buat. Kalau kita ni memang toki korporat ataupun kita ni memang billionaire atau main jutawan, lantaklah tuan-tuan nak buat banyak mana pun. Kan? Tapi di sana ada syaratnya juga. Ulama kata, kita kalau kaya mana pun jangan memecahkan hati orang-orang fakir. Tu tuan-tuan, kalau kita kaya nak buat majlis besar-besar, tak ada masalah dengan sebab kaya kita buat hotel 5 bintang. Kan? Setiap orang datang kena ada seorang jaga. Tak kisah tu, boleh. Kan? Setiap seorang datang seorang jaga, ataupun setiap orang datang sekali jemput. Kan? Tak ada masalah. Tapi jangan sampai memecahkan hati orang fakir. Sebab tu tuan-tuan, majlis walimah ni dikatakan tidak dihadiri, tak perlu hadir, makna tak jadi wajib kalau hanya orang kaya yang datang, orang miskin tak ada. Orang kaya dia jemput dia je, orang miskin tak ada kan. Jadi hukum wajib datangnya tak ada, gugur. Yang asalnya hukumnya wajib. Pergi jemputan kahwin ni asal hukumnya wajib. Tapi tuan-tuan, kalau syaratnya tak cukup, mana jadi tak wajib. Apa syaratnya? Antaranya dia mesti jemput orang kaya dan orang miskin. Tapi kalau orang kaya je, orang miskin tak ada, tak wajib datang. Atau majlis tu dia jemput orang miskin, tapi ada kemungkaran kat situ, tak wajib datang. Walaupun dia jemput orang kaya, orang miskin, tiba-tiba dekat situ ada kugiran, tak wajib datang. Kan? Dia mesti menepati. Bila menepati tak ada masalah, maka jadi wajib. Sebab tu Islam ni mudah. Yang jadi susah bila tak ikut Islam. Yang jadi susah kahwin ikut Hindu. Padahal nikah ikut Islam, kahwin ikut Hindu. Tak gitu tuan-tuan. Macam ibu-ibu, betul tak? Nikah tu ikut Islam, buat majlis ikut Hindu. Berinainya, kan? Apa dia? Bersandingnya, kan? Lepas tu tunjuk ke orang lagi. Padahal bini tu tuan-tuan, dia punya kecantikan untuk siapa? Suami ni tunjuk Pak Imam. Pak Imam pun tengok, Pak Bilal pun tengok. Asal Pak Imam tak nak tengok, tapi bini Pak Imam kata, nanti bang belum tengok pengantin lagi. Tunggu juga. Dan ini tuan-tuan sebenarnya bukan susah. Tuan-tuan, saya contohkan Nabi masa kahwin dengan Sufyah. Nabi, ayat Quran turun, Nabi kahwin dengan Sufyah. Jadi sahabat-sahabat Nabi dia datang. Nabi sediakan apa? Sediakan saprah, kurma dengan roti. Sahabat-sahabat datang. Jadi memanglah yang nikahnya Nabi, sahabat-sahabat mesti suka. Jadi macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi rakyat tiba-tiba PM kahwin, agak-agak suka tak? Perdana Menteri kahwin, kan? Mesti kita rakyat mesti suka. Ni Nabi kahwin, Nabi menikah, sahabat memang suka datang rumah buat majlis kahwin, cuma kurma dengan roti. Jadi cumanya sahabat-sahabat Nabi punya tengok Nabi ni bernikah, berbual sampai lambat balik. Bual. Biasa kan malam pengantin berbual sahabat, sampai Allah turunkan ayat tegur sahabat Nabi. Nabi nak kata kau baliklah, aku ni malam pertama, tak keluar daripada mulut Nabi tu. Kan? Tapi Allah turunkan ayat menegur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu tegur. Itu dalam program majlis kahwin nikahnya Nabi. Tu, macam tu. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang bila buat majlis ni, contoh tadi gaya Islam dengan gaya yang bukan Islam, so kita suka tengok ikut benda lain. Kita ni kadang-kadang bila buat majlis, kita bukan panggil ustaz suruh buat kuliah. Nah,
Kita panggil artis. Kita panggil artis. Bukan sinilah, tempat lain. Kat TV kan biasa kita duduk tengok. Kat YouTube kita biasa tengok. Kan? Bila orang kahwin, panggil artis. Jemput ustaz, bukan suruh ceramah, suruh makan. Tapi artis suruh nyanyi. Agak-agak tengok tak tengok? Memang ustaz datang dijemput untuk makan. Patutnya ustaz datang jemputlah bagi tazkirah, kan senang. Nah, ustaz datang dijemput untuk makan, tetapi artis dijemput suruh nyanyi. Agak-agak tuan-tuan ustaz tengok tak? Mesti tengok punya. Kan? Mesti tengoknya. Kenapa? Tu jenis ustaz kastas ustaz tepung kastad memang akan tengok. Tapi kalau ustaz yang betul dia balik. Dia balik. Sungguh ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa tengok benda mungkar, kamu kena ubah biadi dengan tangan. Artinya kalau ustaz betul, dia kena datang beritahu, "Ji, ni tak betul je ni." Dekat majlis dia kena tegur. Itu kalau dia mampu. Faman lam yastati' fa bilisani. Tapi kalau dia tak mampu, kena cakap. Kan? Dia datang-datang bukan nak dengar. Kan? Dia kata, "Ji, ni kugiran mana boleh, Ji." Kan? Cakap terang-terang ya. Kan? Sebab cakap dengan mulut, kena cakap ini. Mana boleh. Contohnya begitu. Kan? Faman lam yastati' fa biqalbi. Tapi kalau tak mampu juga dengan hati. Bila tak mampu dengan hati tu tuan-tuan, biasa kalau kita benci dengan orang tuan-tuan, tunjuk tak dekat muka? Takkan nanti tengah tengok penyanyi, hati aku ni tengah benci tu. Muka tengok selamba je. Tuan-tuan, tu bukan. Artinya tu yang kata ulama, bila nampak benda mungkar tak mampu nak tegur, tak mampu nak ubah, tinggalkan. Tinggalkan. Jangan kita sama duduk semangkuk. Kan? Mentang-mentang lagu tu Madu 3, tunggu dulu. Pesan kat rumah, dengar tu. Kan sedap lagu tu. Kan? Dah gitu pula tu kan. Tu contohnya. Kan? Mam. Oh gitu. Macam ni? Majlis zina. Daripada sudut Islam, boleh tak kita dengar lagu? Tu hukumnya, kan? Di sana ada lagu yang jenis haram, ada yang lagu yang jenis boleh, ada yang lagu yang jenis tak boleh. Kan? Lagu yang memuja-muja, benda-benda syirik, tak boleh. Kan? Lagu yang memberi semangat perjuangan, sunat. Nabi, bila Nabi datang Madinah, orang nyanyi tu nasyid, Tala'al badru alai, boleh. Kan? Jadi kat situ nak sebutkan al-ghayah la tubahul wasilah. Itu kaedah usul. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Jadi artinya, kalau matlamat betul, cara tak betul, tak betul. Kalau caranya betul, matlamatnya tak betul pun tak betul. Jadi dia kena cara dan matlamatnya mesti betul. Tu. Artinya tadi Imam kata kalau bersanding ni sebenarnya nak tunjuk kat orang, ni bini aku. Kan? Nak tunjuk kat orang. Tuan-tuan, kita duk tengok biasa orang buat, bukan tunjuk. Bukan tunjuk. Tuan-tuan ingat, bila dia duduk dua, bersilat-silat lepas tu salam. Kan? Tukang silat tu, salam. Salam laki, salam dengan bini. Betul tak? Betul? Kan? Tak pernah sini Oh, kalau tempat saya, dua-dua salam. Kan? Dah silap, salam. Salam. Kan? Bini pun dulu. Laki dayus. Keris bukan main ada tu. Tak guna langsung. Kau main. Kan? Laki dayus. Nah itu yang berlaku tuan-tuan. Kalau tempat saya memang macam tu. Dia tak ada sebab belajar selalu. Kan? Nah itu. Kalau kita nak memperkenalkan, contohlah isteri kita kepada orang, ni isteri saya. Tu tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang hari ini yang berlaku dalam masyarakat apa dia? Banyak yang bermasalah.
masalah. Saya nak sebutkan, memperkenalkan isteri kepada orang bukan tak boleh. Ada kisah zaman Nabi SAW pernah sebut, Nabi pernah berjalan satu ketika dengan isteri dia, waktu malam, tiba-tiba ada sahabat lalu. Sahabat tu nak lari sebab Nabi berjalan dengan isteri dia. Nabi panggil sahabat tu, ni isteri aku. Nabi sebut. Kenapa? Supaya nak mengelakkan daripada fitnah. Kan? Nak elakkan fitnah. Macam tuan-tuan jalan pergi Bandar Muar, tiba-tiba jumpa Ustaz Ghazali dengan seorang perempuan kan. Tengok dia pakai purdah. Tengok kan jalan. Lepas tu balik, aku itu nampak ustaz lah. Siapa Selalu dia ikut kuliah bukan bawa bini, tiba-tiba hari ni ada orang perempuan. Jadi fitnah tuan-tuan. Jadi kena perkenalkan, ni bini aku ni. Begitu. Kan? Jadi artinya bab ni kita kena faham, bukan tak boleh nak mengenalkan, boleh. Tetapi yang kita duk tengok hari ni memang bukan mengenalkan, nak tunjuk lawa. Kan? Kalau cerita zaman dulu tuan-tuan, bukan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tu kalau nama pengantin perempuan memang tak bertudungnya. Kalau dululah kan. Pakai apa? Sanggul tu. Bila dah pakai sanggul takkan nak pakai tudung, memang tak akannya. Betul makcik? Kan? Cuba tengok gambar dulu masa muda-muda. Sekarang memang dah belajar, kan? Sekarang ni memang dah belajar, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Dah belajar. Oh, rupanya salah. Astaghfirullahalazim. Settle lah dosa tu. Kan? Beristighfar, taubat, alhamdulillah. Zaman sekarang ni oleh kerana ada kuliah, ada ustaz tegur, ada ustaz bagi peringatan, maka adalah perubahan. Dia nak tinggal payah tapi nak buat juga pakai tudung pula. Kan? Ditegur lagi, tegur lagi, pakai tudung dah cantik pula. Dah cantik tapi baju tu macam sampul nangka. Tu yang Pak Imam malah nak balik tu selagi tak habis. Tak gitu. Kan? Cuba tengok gambar dulu apa jadi pengantin satu hari malam pertama satu hari. Kan? Macam abang kata ada lagi gambar. Ada lagi. Cuba tengok dulu. Dulu punya cerita lah ni. Tu. Jadi kita ni zaman sekarang ni dah banyak belajar, ramai ditegur. Sebab dulu tuan-tuan bayangkan nak kahwin kursusnya 2 hari. Ni bukan nak kritik tapi nak beritahu. Nak kahwin kursusnya berapa hari? 2 hari. 2 hari punya ilmu nak pakai sepanjang hidup. Cukup ke? Tuan-tuan? Tu dia. 2 hari tu. Itu untung ada 2 hari. Kalau tak ada 2 hari, kan? Nah itu dia. Tuan-tuan tengok. Yang ada 2 hari kursus tu pun bercerai, 3 bulan dah bercerai. Kan? Saya pernah tuan-tuan, ni bukan nak ceritalah, tapi pengalaman. Zaman sekarang punya orang-orang muda. Ini zaman sekarang. Dah berkahwin. Saya pernah satu ketika tuan-tuan jumpa pasangan dah berkahwin. Saya hadir pada majlis tu. Dia pun kenal saya kenal dia. Oh, bukan main bahagia. Biasanya orang ni kalau bernikah dengan majlis memang bahagia. Tuan-tuan tengok dia tak akan menangis, senyum aja hari pertama. Kan? Tapi lepas sebulan nikah, ni cerita betul ni. Lepas sebulan nikah jumpa dengan ustaz. Dia tanya ustaz, indah kabar daripada rupa. Tu ayat pertama keluar. Indah kabar daripada. Zaman sekarang ni bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuan-tuan mak bapak jodohkan, kan? Mak bapak jodohkan, walaupun kena laki garang, isteri ni senyap aja. Kan? Tanya macam mana Minah? Okey, alhamdulillah. Kan? Orang dulu jarang tuan-tuan, dia kalau gaduh dia cerita dengan orang, jarang. Hari ini tuan-tuan Facebook, gaduh dengan bini aku hari ni, geram betul dengan bini aku. Cakap dengan Facebook tu. Cakap. Lepas tu tengok, kita pula tengok baca. Tak gitu ibu-ibu? Kan? Kita tengok status anak kita. Anak kita main WhatsApp, baru menikah 2-3 bulan, tengok. Gambar gini je. Kan? Upload status WhatsApp, gambar gini. Kita mak pun tengok tu, mesti akan tanya, kenapa pula anak aku ni? Terus telefon menantu. Engkau kenapa ni, bini kau ni kenapa? Asyik termenung aja. Tak jadi cerita, confirm jadi cerita tu. Kan? Kalau dulu tak ada WhatsApp, bergaduh tuan-tuan sampai periuk sampai ke laman. Mak bapak tak tahu. Apa dia?
Anak berbelas. Kan? Tu biasa tu. Tu biasa tuan-tuan. Garang orang dulu punya garang tak macam orang sekarang. Orang dulu punya, kalau orang sekarang ni tuan-tuan, ibu-ibu kalau cubit anak macam mana cubit? Pakai jari kan? Cubit gitu. Tapi orang dulu cubit anak pakai plier tu. Apa dia? Sebab aku kena. Sebab tu kena macam tu boleh jadi ustaz duduk depan ni. Kan? Garang alhamdulillah, tapi saya kata orang tua saya yang terbaik. Kan? Tapi nak sebutkan orang dulu gaduh macam mana pun mak mertua bapak mertua tak tahu. Kalau sekarang senang aja. Dia tension selfie upload dekat WhatsApp status. Tengok gitu. Kan? Tengok gitu. Padahal nak ngadu kat suami, bapak mertua tahu, mak mertua tahu, kawan pun tahu, pak imam pun tahu. Nah, tak gitu. Kan? Sebab tu tuan-tuan, hari ni fitnah macam-macam boleh berlaku. Tuan-tuan ada grup kampung. Grup kampung. Nama-nama kampung duduk dekat letakkan kat WhatsApp. Tuan-tuan buat update status. Satu kampung tahu tak? Tahu, boleh tahu. Kan? Pak imam tanya, "Kenapa mat? Temenung no macam nak kahwin lagi?" Kan? Sebab WhatsApp dia gitu. Tu. Gitu jadi dia. Orang menjadi satu tomahan, jadi satu andaian. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jaga. Kena jaga Islam yang ada pada diri kita ni, kita kena jaga. Kenapa? Sebab apa? Maruah Islam tu cukup cantik dan baik untuk kita. Itu penting. Sebab tu orang Islam dia mesti ada identiti yang tersendiri. Dia jangan ikut orang lain. Jangan ikut. Tu tadi saya contohkan tuan-tuan, orang Melayu kita yang Islam, dia suka sangat ikut gaya lain. Padahal Islam tu ada identiti. Sebab tu kena belajar tentang Islam. Itu kena belajar. Jangan ikut. Sebab tu kalau ikut Islam tuan-tuan senang. Contoh tadi saya bagi contoh nak bernikah, nak kahwin, cukup senang. Tapi kalau kita ni jenis tak faham, jadi payah. Kan? Orang-orang dulu kata bila buat majlis kahwin ni, ustaz kita ambil gambar ni sekadar untuk kenangan. Ambil gambar lah kenangan. Ambil gambar kenangan untuk mengenang dulu masa muda-muda. Tapi album tu letak kat serambi. Faham tuan-tuan? Gambar tu cakap, ini nak ambil gambar buat apa? Sekadar kenangan ustaz. Besok kalau ada anak, kita boleh kenalkan ni dulu mak muda-muda macam ni kan. Maknanya kalau bunyi anak tu tak apa. Tapi album letak kat serambi. Hari raya ada je album kat serambi. Tetamu datang ambil tengok. Woi. Kan? Tetamu kata, "Oi, kau dulu muda bukan main kan." Lepas tu datang lagi. Rupa-rupanya bukan kenangan, nak bagi tunjuk dekat orang. Nah tu dia. Sebab tu kita kena ingat Islam ni dia ada identiti. Tu dia. Tuan-tuan tengok. Selepas kewafatan Nabi dan isteri dia, tuan-tuan pernah tak orang beritahu tuan-tuan, ni dulu bini Nabi. Gambar dia. Ada tak? Tak ada kan? Memang tak ada pun. Nabi SAW pun kita tak tahu gambar macam mana. Bahkan ulama memfatwakan haram untuk gambar dia. Kan? Kita ni tuan-tuan, selagi boleh selfie. Turun tangga macam mana, nak pakai selipar macam mana, nak jalan naik motor macam mana, nak naik kereta macam mana. Selagi tak habis, selagi itu. Macam betul makcik? Kan? Ni jenis apa? Jenis suka selfie. Orang hari ni nak tunjuk. Padahal kalau tak selfie, tuan-tuan, malaikat catat tak? Malaikat catat. Tuan-tuan tak selfie pun, tuan-tuan akan tengok nanti video tu, tetap akan catat juga. Sama. Jadi artinya baik kita pegang Islam, mudah untuk jaga diri kita. Tuan-tuan, saya sebut tadi, kita memahami Islam ada 3 gaya. 1 gaya Abu Bakar, 2 gaya Abu Jahal, 3 gaya Abdullah bin Ubay. Jaga-jaga. Tuan-tuan, kan? Sebab tu tuan-tuan kita duk tengok hari ni macam-macam fitnah jatuh kepada batang tubuh orang Islam. Macam-macam. Jadi sebab tu kena belajar, kena duduk dalam majlis ilmu. Jangan kita jadi orang yang jenis dah malah belajar.
Lepas tu duduk sebagai apa? Nolong Islam tak, tetapi duduk dengan musuh Islam. Akan pening. Kita ni kalau tak boleh nak bantu Islam, diamlah, kan? Tapi tak ada. Kita ni dah lah tak tolong untuk Islam, tiba-tiba duduk sebagai musuh. Tu. Yang kalau ikut dalam Quran, yang biasa duduk dengan musuh Islam ni orang munafik. Orang munafik. Tuan-tuan, yang biasa. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Munafik tu ada ayat bunyi macam ni. La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Apa ayat itu turun? Allah beritahu kata ada orang munafik buat kempen. Apa kempennya? Jangan berderma kepada Nabi. Tu dalam surah Al-Munafik. Nabi ketika itu nak minta derma sahabat-sahabat untuk pergi perang. Tapi orang munafik ni hidup dalam kalangan sahabat Nabi SAW juga. Dia kata jangan beri derma kepada Nabi Muhammad. Maknanya Nabi minta derma, dia kata jangan. Maknanya dia lawan Nabi tak? Lawan Nabi. Itu gaya orang munafik tu. Orang munafik memang macam tu. Jadi kita kena ingat, tuan-tuan. Cuma nak kena ingatlah, tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan, bila berjuang, dia juga mengeluarkan harta. Orang kafir lawan Islam pun keluarkan harta. Tuan-tuan, Nabi berjuang keluarkan harta, orang kafir lawan Islam pun keluarkan harta. Tuan-tuan tengok masa Nabi perang Badar. Lepas perang Badar habis, ramai orang kafir yang jadi ketua-ketua ni mati. Bila balik je perang Badar, Abu Sufyan yang ketika itu belum Islam tak puas hati dengan member-member yang mati dalam perang Badar. Tuan-tuan baca sebelum pada perang Uhud, Abu Sufyan buat kempen selama setahun, kumpul dana nak lawan Nabi, berlaku perang Uhud. Maknanya apa? Dia nak lawan Islam pun dia keluarkan harta. Tiba-tiba kita nak Islam kuat, kita tak nak keluarkan harta. Allahu Akbar. Tak betul, tuan-tuan. Artinya apa? Kita sebagai seorang Islam nak berjuang ke Islam kena susah payah. Kena susah payah. Boleh faham, tuan-tuan? Dah faham cukuplah kadar tu, tuan-tuan. Masuk isyak dah ni kan? Masuk isyak dah? Dah. Cukuplah kadar tu, tuan-tuan. Moga-moga kita faham. Moga-moga kita faham. Cuma saya nak pesan pada tuan-tuan, kalau kita tengok situasi hari ini, tuan-tuan, kita kena jaga kita punya prinsip Islam. Kita kena jaga kita punya prinsip Islam. Sebab kalau kita tak jaga, kita akan senang diganggu gugat prinsip Islam. Sebab saya sebut tadi, orang Melayu Islam, dia kan mudah terpengaruh. Buat majlis pun ikut orang, kan? Hidup pun cari ikut orang. Jadi sebab itulah, oleh kerana Nabi pesan kepada kita, di mana juga kita berada, kena jaga prinsip Islam. Kena jaga elok-elok. Jangan kita terpedaya. Nabi dah sebut dah, memang orang Islam ni dia akan ikut gaya orang Yahudi satu persatu. Bukan saya kata, tuan-tuan. Nabi kata la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu akan ikut sunah-sunah sebelum kamu. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi sehasta. Maksudnya mula sikit kemudian banyak. Hatta law dakhaltumum fi khujin tabbin lattaba'u. Sampai mereka itu masuk lubang biawak pun kamu akan ikut. Maknanya itu peringatan daripada Nabi. Artinya orang Islam akan ikut satu-satu gaya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi artinya kita ni kena beringat-ingat. Kena jaga prinsip kita, jangan terpengaruh dengan golongan Yahudi dan Nasrani ataupun orang yang menyokong Yahudi maupun Nasrani. Nah tu prinsip kita kena jaga. Nabi dah beri peringatan, umat dia akan macam tu nanti akhir zaman. Jadi kita yang duduk dalam kuliah ni, yang selalu dengar, tuan-tuan, prinsip Islam jangan berubah. Wallahu alam. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan shadiqa, wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.